Okey. So kita buat ulang kaji tentang pembezaan Jangan cikgu nak tulis ni. Okay. Tentang pembezaan. Tapi saya sebut salin sebab benda ini kalau kamu nak nanti cikgu bagi PDF. Sebab cikgu cuba nak masukkan apa yang kita belajar tentang pembezaan dalam satu So untuk pembezaan sebenarnya ini satu tajuk yang agak panjang dan ada banyak cabaran-cabaran dia lah. So yang paling asal katakan siapa kata cikgu saya nak cuba buat soalan pembezaan, yang paling asas awak perlu tahu ialah rumus dia. Okay? Kalau kamu tidak erti rumus pembezaan, yang lain tu tak payah tengok lah sebab memang tak akan buat. Sebab yang lain tu tak boleh elakkan daripada awak perlu lakukan pembezaan. Okay? Kalau saya tak tahu lakukan pembezaan, langkah pertama sudah jam, maka tak payah buat lah. So nak buat pembezaan, pastikan awak tahu rumus pembezaan. Semuanya ada 7. Okay? Semuanya ada 7. Cikgu tak tulis rumus dia, tapi cikgu tulis pakai nombor untuk kamu senang. So beza yang pertama cikgu boleh tanya, kalau cikgu suruh bezakan 5, apa jawapan dia, Azira? Kosong. Bezakan 5, apakah jawapannya? Okey, kosong. Okey, itu rumus pertama. Bezakan pemalar dapat kosong. Kalau kamu nak tahu apa rumusnya, tengok balik nota kamu. Okey, kedua, kalau bezakan 5S dapat apa, Husna? 5. Okey, dapat 5. Ini rumus kedua. Okey, rumus ketiga, 5X kuasa 2. Kamu dapat apa, Farah? Ingat lagi? 10. Bezakan 5X kuasa 2. Okey, 10X. Okey. So kalau kamu masih ingat, cikgu pernah beritahu kamu cara nak bezakan 3 rumus ini. Yang pertama itu awak tak nampak X ataupun tak nampak awak punya pemboleh ubah. Okey. Yang kedua itu awak nampak S tapi tak ada kuasa, tiada kuasa. Okey. Yang ketiga ada S, ada kuasa. Itu cara kita bezakan rumus 1, 2, 3. Ini yang paling asas. Sebab untuk yang seterusnya kita akan pakai balik 1, 2, 3, 1, 2, 3. Akan pusing di sini. Okey. Lepas tu kita ada pula kalau melibatkan tanpa tolak. Okey. Kalau melibatkan tanpa tolak, contohnya cikgu bagi, okey, cikgu bagi apa? 3S kuasa 2 tambah 1 per S kuasa 2. Sengaja sambil ulang kaji kamu tolak S kuasa 3 per 4. Cikgu suruh kamu bezakan kalau melibatkan tanpa tolak. So macam mana kita nak buat, Wadina? 6X Hello? Tak boleh cakap. Bisa dengar? Okey, okey, Wadina. Boleh. 6X. Okey, so kita akan bezakan pertama ini dapat 6X. Yang kedua, tolak 2X. Tolak 2 per X kuasa 3. Awak buat sesuatu benda dulu kan? Awak ubah dia jadi kepada S kuasa kuasa negatif 2. Kan? Okay, so baru buat. Okay, dapat apa? Dapat negatif So, 2 X kuasa negatif 3. Okay, kuasa negatif 3. Okay, yang ketiga ni? Tolak 3 per 4 X kuasa 2. Okay. So, kita akan bezakan satu demi satu. So, untuk ini kita boleh terus bezakan. Untuk jenis ini, awak kena ubah kepada bentuk inilah. Okay. Kalau kamu boleh bayang dalam otak kamu apa terjadi, boleh. Boleh macam tadi Wadina terus nak sebut jawapan dia. Boleh kalau mampu. Kalau tak mampu, maka apa yang awak buat? Alamak. Kalau tak mampu, apa yang awak buat? Awak tambah satu baris lah. Awak ubah ini kepada ini dulu. Baru buat.
Begitu juga untuk yang ketiga ini begitu juga untuk ketiga ini. Kalau tak boleh terus buat macam Walina, awak ubah dulu. Okey, di mana awak buat 4 itu di tepi. Buat 4 itu di tepi, 1/4 X kuasa 3. Yang pentingnya kita punya ini, kita punya pemalas dengan kita punya pemboleh ubah dia dalam kedudukan kiri kanan. Okey, kiri kanan. Tak mau satu di atas, satu di bawah. So kita mesti tulis dia dalam keadaan kiri kanan. Macam ini kiri kanan. So yang kita nak bergerak sebenarnya kebanyakan masa ialah kita punya pemboleh ubah itulah. So kalau di bawah letak di tepi, kita letak negatif. Kalau atas letak tepi aje lah. Boleh Kalau bawah letak tepi, dia akan jadi negatif. Okey Tapi sebenarnya dalam exam kalau kamu mampu terus dari sini pergi sini tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan buat salah aja. Jangan buat salah aja. Sebab soalan ini biasanya pun wamak kepada jawapan saja. Okey, so, yang kelima, kalau melibatkan, tadi tanpa tolak, sekarang kalau melibatkan darat. Kalau melibatkan darat, cikgu tahu kalau melibatkan darat kita boleh tak pakai rumus di mana kita boleh kembang. Untuk darat untuk darat kadang-kala kita boleh tak pakai rumus di mana kita boleh pakai teknik kembangkan. Kita kembangkan baru buat. Tapi cikgu nak awak cuba buat yang jenis teknik darat punya jenis teknik darat punya. Contohnya soalan saya ialah X kuasa 2, 3X kuasa 4 tolak 5 per X kuasa 2. Walaupun sebenarnya simple awak boleh kembangkan Satu alternatif dia memang awak boleh kembangkan lepas itu buat. Itu sebenarnya lepek senang. Tapi ada soalan memang awak tak ada pilihan nak tak nak kena gunakan rumus. So kaedah kedua kita akan gunakan rumus. Dan untuk rumus darab ini kamu tak payah cikgu tengok kejap. Untuk sukatan kamu rumus darab ini tak ada dalam senarai rumus dan awak kena tahu sendirilah. Awak kena tahu sendiri. So ini kena hafal U dv dx tambah V du dx ini kena hafal tidak ada dalam senarai rumus. Cikgu minta Nasira. U X kuasa 2. V 3X kuasa 4 tolak 5 X kuasa negatif 2. 5X kuasa negatif 2 kejap. Cikgu salah tulis. Lepas tu? Du per dx 2x. Du dx adalah 2x. dv per dx 12x kuasa 3 tolak negatif 10. Tolak negatif 10, so jadi tambah 10 X kuasa negatif 3. Lepas tu tinggal kerja ganti ke dalam rumus lah pastikan awak hafal lah masukkan. V darab du per dx. V kamu ialah 3x kuasa 4 tolak 5x kuasa negatif 2 kuasa negatif 2 darab 2x. Lepas tu? Tambah. Kita sudah terbalik kita buat ini dulu tak apa. Sebab nasibat ini tambah. Tambah kalau buat terbalik tak ada masalah. Tolak tak boleh Alamak. Cikgu ikut susunan lah supaya kawan kamu tak pening. Tapi sebenarnya tak ada masalah nasibat sebab dia tambah. Kita ikut susunan dalam rumus Betul tak cikgu salin rumus ni? Ialah kan? X kuasa 2 12 darab 12x kuasa 3 tambah 10. Lepas tu baru V tak apa tadi sudah cakap kan. Baru ini lepas itu cikgu tak buat sudah. Lepas tu kamu ringkaskan lepas itu kita ada rumus yang ke-6.
Okay. Okay, cikgu boleh bagi soalan yang sama. Ayuh, sudah cukup satu muka surat. Okay, cikgu boleh bagi rumus yang sama, soalan yang sama tapi di dalam bentuk bahagi. Contohnya macam ini, walaupun jarang lah keluar macam ini. Okay. So, kalau bentuk macam ini, so kita boleh guna, ini cikgu tak tunjukkan sudah. Kita boleh gunakan rumus. Okay, kita boleh gunakan rumus di mana kita pakai layan. Ini kena hafal juga, tidak dibekalkan dalam exam tau. Dan ini jangan terbalik sebab kali ini dia ialah tolak, jangan terbalik ya. Okey. Tapi macam biasalah, bukan semua soalan kita wajib gunakan rumus. Kadang-kala ada soalan kita boleh pakai teknik lain lebih senang. Pakai ini bukan tak boleh. Pakai ini dia panjang. Sama juga dengan soalan ini. Awak nak pakai rumus darab, okey, tapi panjang. Sebenarnya soalan ini lebih senang ialah kita kembangkan. So, kalau rumus bahagi, apa lagi dua kaedah yang mungkin? Satu ialah jenis ini. Okay, cikgu tulis dulu, awak beritahu saya apa yang boleh buat. Kalau soalan jenis ini, cikgu tidak mau gunakan bentuk bahagi, bentuk rumus bahagi, apakah cara lain yang saya boleh buat? Nadia tahu tak? Ingat lagi tak? Kuasa ke teacher? Maksud awak? Okay. Ataupun contohnya kalau awak buat, apa awak akan buat? Oh, tak. X kuasa 2. Lepas tu bagi 1/3 X kuasa 4 tolak 5 X kuasa 2. Lepas tu darab. Nanti kejap. X kuasa 2 bahagi Dia macam asingkan. Oh, asingkan. Okay. Betul So teknik yang kita boleh buat ialah kita asingkan. Di mana kita akan buat ini kita buat ini. Lepas tu ini jadi X kuasa negatif 2. Ini jadi 3X kuasa negatif 4. Lepas itu baru kita bezakan. Okay. Cikgu tulis pendek aja. Cikgu hanya tulis asingkan. Okay. Tapi kamu kena ingatlah ada syaratnya nak buat kerja asingkan. Bukan tiap-tiap kali boleh buat macam tu. Untuk soalan asal ini, boleh tak saya buat macam ini? Buat asingkan Nadia? Boleh tak? Kalau ini saya boleh buat macam idea yang awak cakap itu tak? Tak boleh. Sorry, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh Kamu kena ingat kalau kamu nak buat kerja asingkan tanpa tolak mesti tanpa tolak mesti tanpa tolak mesti di sebelah atas. Kalau dia letak di sebelah bawah macam ini, tidak boleh Boleh? Kalau letak di sebelah bawah tak boleh. Mesti di sebelah atas baru boleh. Okey. Satu lagi kemungkinan yang kita mungkin tak gunakan rumus ini. Kalau cikgu suruh bezakan ini. Apa yang kita boleh buat, di mana kita tak nak pakai rumus bahagi memang gunakan rumus bahagi okey je. Tapi kita tak nak gunakan rumus bahagi, apakah cara lain kita boleh buat? Siapa lagi belum panggil Sikit saja orang masuk tadi. Farah sudah, Wadina sudah, Nadia sudah. Okey, ulang balik Husna? Ya, teacher. Soalan ini. Kalau saya tak nak gunakan rumus bahagi, apa lagi rumus saya boleh pakai? Ataupun cara saya boleh pakai? Yang bawah tu bawa atas. Kita akan bawa dia ke atas di mana jadi macam ini. Lepas tu macam nak bezakan ini? Guna rumus kuasa. Gunakan rumus kuasa So untuk jenis ini kita boleh bawa dia ke atas. Okey, lepas itu kita gunakan rumus kuasa. Ini nota cikgu nanti bila awak dapat PDF ini, awak boleh lengkapkanlah. Janji letak sesuatu yang awak sendiri faham. Awak sendiri faham.
Lepas tu kita, okey, cikgu kena naik atas sikit. Kejap. Tapi kalau kamu nak pakai buat nota macam ini, cikgu galakkan kamu pakai kertas lukisan tau. Supaya besar sikit. Okey. Okey, rumus 7. Okey, rumus 7 ialah tadilah. Yang kita kata rumus kuasa itu. Kalau 5 X kuasa 2 tambah 1 kuasa 4. Okey, macam mana nak bezakan ini, Azira? Boleh? 5 jadi 20. 20. Dalam kurungan dia tu X kuasa 2 tambah 1 Sambung. kuasa 3. Betul. Kemudian jadi 2X. Okey. Sudah? Belum? Dah. Sudah. Okey. So lepas tu awak ringkaskan lah Lepas itu awak ringkaskan. So ingat gunakan rumus kuasa. Jangan lupa depan ada perubahan, kuasa ada perubahan dan belakang jangan lupa. Selalu yang berlaku ialah awak lupa belakang ini. Okey? Dan kalau belakang ini tak ada apa, kita dalam kurungan ini kita sebenarnya boleh darablah untuk ringkaskan ini dengan ini. Tapi 20 jangan darab ke dalam sebab ini ada kuasa. Okey, sebelum cikgu sambung, untuk rumus 7 ini kita ada syaratnya. Kita ada syarat kepada rumus 7 ini. Bukan tiap-tiap kali kita boleh terus gunakan rumus kuasa. Apakah syarat untuk dia, rumus 7? Apakah syarat untuk rumus 7? Di mana maksudnya, keadaan ini saya boleh pakai rumus kuasa. Tapi keadaan itu saya tak boleh pakai rumus kuasa. Apakah syarat dia? Tadi siapa Ustaz tadi? Azira. Nazira ingat tak? Apakah syarat dia kalau nak pakai rumus 7 ini? Kalau yang dekat depan tu kena A tu. Depan sini mesti merupakan pemalah. Mesti merupakan pemalah. Kalau dia ada pemboleh ubah di situ, tidak boleh. Kalau tepang ini ada pemboleh ubah, so kita akan buat bentuk darab lah. Kita akan buat bentuk darab. Ada syarat tak untuk apa yang ada dalam kurungan? Nazira, ada syarat untuk dia tak? Tak ada. Tak ada Jangan keliru dengan pengamiran Kalau pengamiran ada 2 syarat. Selain daripada tepang ini ada pemalah, dia ada syarat untuk apa yang berada dalam kurungan. Tapi tidak untuk pembezaan. Pembezaan hanya ada syarat untuk tepang aja. Tepang mesti merupakan pemalah. Maksud saya, untuk siapa kalau tak ingat, maksud saya katakan kalau sekarang cikgu pagi suruh kamu bezakan katakan 5X. Kemudian belakang sama. Kalau cikgu suruh ini, kita tak boleh buat lah. Kita tak boleh buat sebab ini ada pemboleh ubah. Kalau cikgu suruh awak kamilkan ini, kita nak gunakan rumus kuasa tak boleh. So apa yang kita perlu buat untuk soalan ini, kalau nak buat, kena gunakan rumus darab. Tapi memang bila awak pakai rumus darab itu, di dalam itu nanti ada rumus kuasa. Dan agak susah untuk ringkaskan jawapan inilah. Biasanya dia panjang. So itu 7 rumus untuk pembezaan yang basic yang awak kena tahulah. Untuk bila soalan, cikgu kecilkan kejap. Bila soalan tanya bahagian seterusnya itu aplikasi, biasanya dia pusing antara 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 biasanya jarang diuji dalam aplikasi. 7 kadang-kadang sekali-sekala cikgu nampak lah. Sebenarnya paling banyak diuji dalam aplikasi nanti ialah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Khasnya 4 lah. Sebenarnya bila saya uji 4, otomatik cikgu uji 1, 2, 3. 5 dan 6 sebenarnya jarang diuji dalam aplikasi. Jarang diuji. Tapi kalau ada buat je. Tak ada masalah. So pertama yang awak perlu tahu, yang perlu tahu tentang pembezaan ialah apakah rumus dia? Satu lagi cabaran yang besar ialah aplikasi dia. Aplikasi dia dan semua ada 4. Semua ada 4 aplikasi dia. Kejap.
Mana tadi punya ini? Ini pertama. Okey. Sekarang kita pergi kepada aplikasi dia. So, bila soalan melibatkan aplikasi, mula-mula bila keluar soalan, yang pentingnya awak tahu keyword dia lah. Sebab bila keyword itu awak tahu dia aplikasi yang mana. Semua ada 4. Okay? Semua ada 4. Okey, cikgu nak dengar keyword saja. Cikgu nak dengar keyword saja. Okey. Lepas Nazra. Okey. Wadina. Tengok kata apa kamu tahu. Itu ialah soalan uji aplikasi pembezaan. Kecerunan. Kecerunan apa? Kecerunan lengkung. Kecerunan lengkung sebab kalau setakat cikgu tanya kecerunan, awak kena tengok. Kalau kecerunan garis lurus itu tajuk geometri koordinat. Okey, kecerunan lengkung, dan kamu pun kena baca betul-betul. Soalan ini tanya kecerunan lengkung ke dia bagi kecerunan lengkung? Sebab ada satu lagi soalan ialah dia bagi kita kecerunan lengkung. Okey, kecerunan lengkung dia ialah 2S tolak 1. Kalau soalan itu dia bukan tajuk pembezaan. Dia ialah proses songsang. So dia ialah tajuk pengambilan. Yang ini ialah kita nak cari kecerunan lengkung. Okey, Wadina saya cakap 1. Okey, Wadina cakap 4 lah. Nanti baru cikgu tukar orang sebab baru berapa orang di sini aja. Okey, apa lagi? Boleh aplikasi sama, boleh aplikasi berbeza. Yang pentingnya nampak kata kunci itu awak tahu itu ialah pembezaan. Titik minimum dengan titik maksimum. Okey, titik minimum dengan titik maksimum. Okey. Dan sama juga titik minimum maksimum awak nampak juga dalam tingkatan 4, fungsi kuadratif. So macam mana nak bezakan? Cikgu ini soalan pembezaan ke ini soalan fungsi kuadratif? Awak tengok persamaan yang terlibat lah. Kalau persamaan yang terlibat itu ialah kuadratif, awak boleh gunakan tingkatan 4 punya. Kalau persamaan yang terlibat itu, contohnya persamaan ini cikgu bagi dan cikgu tanya titik maksimum minimum. Kalau macam itu, awak tidak boleh gunakan fungsi kuadratif. Awak mesti gunakan pembezaan. Boleh sebab maksimum minimum wujud juga dalam tingkatan 4. Kalau kuadratif, pakai tingkatan 4 punya. Kalau persamaan yang bukan kuadratif, mesti gunakan pembezaan. Okay. Kalau kuadratif, awak gunakan tingkatan 4 punya. Kalau awak kata, cikgu saya nak pakai pembezaan, boleh tak? Boleh. Jika soalan tidak hakkan kita. Sebab kadang-kadang soalan kuadratif, dia akan kata, tanpa menggunakan pembezaan, cari titik maksimum. Maksudnya, tidak benarkah awak pakai tajuk inilah. Kalau tidak, boleh sebenarnya. Apa yang awak belajar semasa tingkatan 4 berkaitan dengan maksimum minimum, kalau awak nak gunakan teknik pembezaan, sebenarnya boleh. Kalau soalan tak ada ayat itu tanpa menggunakan pembezaan. Kenapa tingkatan 4 cikgu tak mengajar? Sebab waktu itu awak belum belajar pembezaan. Tapi sekarang selepas awak belajar pembezaan, sebenarnya awak boleh pakai teknik pembezaan untuk cari titik maksimum minimum. Tak payah macam dulu pergi buat pengembunan kuasa 2. Kecuali soalan wajikan kita lah Okey, kata kunci lain? Kecerunan tangent. Okey, kecerunan tangent dia sama grup dengan pertama kecerunan tangent. Persamaan tangent. Okey, persamaan tangent cukup 4. Okey, cikgu tukar orang. Orang lain mungkin sudah masuk kot. Okey, tambah satu round lepas tu cikgu tengok orang lain. Tadi siapa tadi? Wadina kan? Okey, Nadia. Apa lagi kata kunci? Awak tengok, awak tahu itu tajuk pembezaan. Kadar perubahan. Okey, kadar perubahan. Terlalu rapat. Okey, kadar perubahan. Dalam nota saya pun cikgu letak dia sebagai yang ketiga, kadar perubahan. Kecerunan normal. Persamaan normal Okey, persamaan normal. Kecerunan normal. Kecerunan normal. Satu lagi? Nilai penghampiran perubahan kecil. Nilai perubahan kecil. Nilai penghampiran perubahan kecil. Nilai penghampiran.
dia sebenarnya ada satu ayat. Nilai mungkin terlalu tepi kejap. Itu ya, kalau siapa nak buat nota satu muka surat itu lebih senang awak pakai kertas lukisan sebab saiz cukup besar. Kertas A4 kadang tak cukup, tak apalah. Kalau rumah tak ada kertas lukisan, pakailah A4 tanpa tepi kiri kanan lah. Okay, nilai perhampiran kecil. Nilai perhampiran kecil. Sudah cukup 4 kan? Okay. Farah cikgu tak tanya awak sebab lain cikgu ajar, takut awak punya cara lain. Okay, cikgu panggil orang lain Auni sudah masuk, Auni? Belum. Diana? Dah. Belum. Okay, Diana? Ada lagi tak yang tak cukup kawan kamu sebut? Ada lagi tak? Tak banyak lah, hampir sudah. Ada lagi tak? Kata kunci lain. Nilai minimum maksimum. Nilai maksimum minimum. Okay, boleh. Okay. Okay, Eddie ada? Tak ada. Khairul ada? Ada je. Khairul Okay, Khairul. Apa lagi? Kata kunci. Ada lagi? Titik lengkung. Titik? Lengkung. Titik lengkung. Di sini kan? Okay. Okay. Siapa lagi? Ama ada, Ama? Yusma? Mustaqim? Ini biasanya yang waktu pertama tak ada punya. Nuha? Ya. Okay, Nuha. Ada lagi? Titik pusingan ke teacher? Titik? Pusingan. Titik pusingan. Ya, titik pusingan. Okay, betul. Kiasadina ada sudah? Ada teacher. Okay. Apa lagi? Nanti Syamimi standby ya. Okay. Titik pegun. Okay, titik pegun. Okay, Syamimi? Ada Syamimi? Ada. Okay. Ada lagi? Tak ada. Saya rasa nilai perhampiran kecil sana ada satu lagi kan? Perubahan kecil. Okay. Ada dua Nilai perhampiran kecil dengan nilai perubahan kecil sebenarnya perlainan Okay. So selain daripada awak tahu kata kunci dia, okay, awak perlu tahu lagi dia punya carta alif. Awak perlu tahu carta alif dia. Maksudnya kalau awak sekarang tahu, okay cikgu dia ialah kegunaan pertama ini. Kecerunan lengkung. Dalam otak kamu tahu macam mana pergerakan dia. Okay. Macam mana pergerakan dia. Sasha ada Sasha? Ada teacher. Okay. So kita mula dengan yang pertama Mula dengan yang pertama. Kalau saya ada persamaan dia, saya kena buat apa? Bezakan dulu. Okay, saya bezakan. Lepas tu? Gantikan nilai. Gantikan nilai X kan? Nilai X. Itu tapak itu ialah apa? Selepas saya gantikan nilai S, yang saya tapak itu ialah apa? Kecerunan lengkung. Okey, ialah kecerunan lengkung dan Kecerunan tangent. Kecerunan tangent. Okey. So lepas tu nak buat persamaan ini, kita pakailah geometri koordinat lah awak boleh gunakan Y sama dengan MS tambah C, awak boleh gunakan Y tolak Y1 sama, okey. Sama dengan M, S tolak X1. Siapa kalau tak ingat cikgu cakap apa itu, awak sendiri tengok balik nota Okey. Lepas itu, macam nak cari kecerunan normal? M sama dengan negatif 1 per dy dx.
Okey. dy per dx. Nah, lepas tu kalau nak dapat persamaan normal, kita gunakanlah persamaan garis lurus. So ini benda mesti boleh jalan dalam otak kamu satu round. Nanti baru boleh buat soalan. Okey, kita pergi kepada aplikasi yang kedua. Okey, aplikasi yang kedua. Siapa sudah? Nabila ada Nabila? Ada. Okey. So bila saya ada persamaan, saya nak buat apa? Bezakan dulu. Okey, saya bezakan dulu. Lepas itu? Samakan dengan kosong. Okey, yang sangat berbeza dengan orang lain untuk kumpulan kedua ini ialah kita akan buat dy ds sama dengan kosong dan kita akan dapatlah nilai x itu. Okey, lepas tu? Ganti nilai x dalam persamaan. Ganti kita masuk ke dalam persamaan, itu kita akan dapat apa? Nilai maksimum atau minimum. Kita akan dapat nilai ini yang dipanggil sebagai, nilai inilah yang dipanggil sebagai nilai maksimum ataupun minimum. Okey? So, kalau cikgu buat sampai sini, adakah cikgu sudah dapat titik maksimum minimum saya? Tadi awak kata dapat nilai maksimum minimum kan? Bagaimana pula dengan titik maksimum minimum? Sudah ada tak? Katakan di sini awak buat S awak ialah 2. Masuk ke dalam persamaan, awak dapat Y awak sama dengan 3. So kalau cikgu tanya apakah nilai maksimum minimum, jawapan awak 3 kan? Kalau cikgu tanya apakah titik maksimum minimum? Cari X dengan gantikan Y tu dalam persamaan. Perlu ke? Awak kan sudah ada X. Kecil sangat kan tulisan saya. Sorry, saya lupa. Awak dapat S, masuk ke dalam persamaan untuk dapat Y. So sekarang awak sudah ada X kan? So tak payahlah kan, maksudnya kita nak cari, kalau kita nak tahu apakah titik maksimum minimum kita gabung dua ini ajalah, gabung jawapan ini. Okey? Kita gabung jawapan ini dan jawapan ini, kita dapatlah titik. Kita dapatlah titik. Okey? Kalau setakat belakang saja yang kita dapat itu ialah nilai. So itu beza ni Kalau titik kita tulis dalam koordinat, kalau nilai kita ambil koordinat Y dia sahaja. Okey. Soalan seterusnya saya, apa beza ini? Titik maksimum, titik minimum, titik lekung, titik pusingan, titik pegun. Apa perbezaan antara istilah-istilah ini? Aku rasa dalam nota saya ada kan? Ayo. Apa perbezaan dia? Yang kita paling biasa dengar ialah maksimum minimum. Tapi apa bezanya dengan yang lain? Mana nota saya? Ada kan? Nampak tak? Kalau kamu tengok dalam nota saya, okay, yang paling umum punya kita panggil dia sebagai titik pegun. Maksudnya yang awak cari ini dia pasti ialah titik pegun. Titik pegun itu, okey, macam nak asingkan ini. Okey, titik pegun ini ialah main Okey. Alah. Okay. Yang paling besar itu titik pegung lah. Maksudnya tadi apa yang awak buat itu, memang dipanggil sebagai titik pegun. Tapi dia tak semestinya dipanggil sebagai titik maksimum, titik minimum, titik pusingan, titik lengkung balas. Cikgu salah ejaan sudah. Sorry. Sebab dulu tak ada perkataan ini. Titik lengkung balas. Salah ejaan. Okay. So, daripada titik pegun, dia ada dua jenis. Sejenis dipanggil sebagai titik pusingan. Sejenis dipanggil sebagai titik lengkung balas. Kemudian daripada titik pusingan, asingkan lagi dia ada titik
maksimum, titik minimum. Boleh? Itu hubungan 5 titik ini yang paling umum kita panggil dia sebagai titik pegun. Maksudnya titik maksimum juga merupakan titik pegun. Titik minimum juga dipanggil sebagai titik pegun. Titik lengkung balas juga dipanggil titik pegun. Okay? Titik maksimum dipanggil sebagai titik pusingan. Titik minimum dipanggil sebagai titik pusingan. Macam kita punya itulah. Okay. Binatang. Binatang. Binatang ada mamalia. Mamalia. Cikgu pun tak berapa ingat sudah. Sorry ya. Burung Okay. Burung bukan mamalia kan? Okay. Burung. Okay. Lepas itu di bawah mamalia ada apa? Di bawah mamalia ada apa? Cikgu sudah lupa. Katakan di bawah mamalia. Okay. Ada monyet. Ada kucing. Okay. So kita akan kata monyet ialah mamalia, monyet ialah binatang. Tapi kalau dia binatang, dia tak semestinya monyet. Dia mungkin ialah burung. Macam itulah hubungan macam ini. Hubungan macam ini. So bila awak lakukan kerja ini, yang awak dapat ini ialah titik pegun. Hanya tak pasti jenis yang mana satu. Kalau soalan minta kita tentukan jenis yang mana satu, macam mana kita nak buat? Mana satu ialah mana satu. Kalau titik maksimum, macam mana kita nak tahu yang titik pegun yang kita cari itu ialah titik maksimum? Sampai siapa sudah? Syafiqah sudah masuk? Tak adalah. Ada orang cikgu temis. Okey. Kembali ya. Malah nak panggil orang baru. Okey, Diana. Macam mana tahu itu ialah titik maksimum? Bukan titik minimum, bukan titik lengkung baras. Titik pegun pastilah, tapi macam mana tahu dia ialah titik maksimum? Nilai negatif. Apa yang negatif? Koordinat S dia negatif. Koordinat Y dia negatif. Apa yang negatif? Negatif betul, tapi apa yang negatif? Tak ingat. Negatif sudah betul. Apa saja? Apa yang negatif? Tak apa. Khairul ingat. Macam mana saya nak tahu titik pegum itu ialah titik maksimum? Apa yang negatif? Koordinat dia? DY/DS dia? Lepas dapat nilai maksimum minimum tu, kalau buat pembezaan lagi nilai tu. Buat pembezaan lagi bukan terhadap nilai ini terhadap DY/DX kita. Okay? So maksudnya kita akan buat pembezaan kali kedua. Kalau dia negatif, dia ialah titik maksimum. Kalau titik minimum, kalau dia negatif, dia titik maksimum. Kalau titik minimum, Positif. Kalau lengkung baras, Sifar. okay, dia sama dengan kosong. So titik pusingan kalau nak buat satu sajalah, iaitu kalau awak buat dia bukan kosong. Senang cakap Bila awak buat pembezaan kali kedua, baru kamu boleh tentukan dia ialah jenis mana satu. Kalau dia kosong, dia ialah titik lengkung balas. Kalau dia bukan kosong, dia ialah titik pusingan. Tapi titik pusingan ada dua. So kita kena tengok nilai yang bukan kosong itu berapa. Kalau negatif, titik maksimum. Kalau positif, titik minimum. Ini benda-benda yang awak kena ada dalam otak kamu. Okey, kita sekarang pergi kepada yang ketiga. Okey, kita pergi kepada yang ketiga, kadar perubahan. Okey, kadar perubahan. Sampai siapa sudah? Okey, Azira, kadar perubahan. Saya ada persamaan. Lepas tu? Bezakan. Okey, bezakan. Lepas tu? Gantikan nilai. Okey, gantikan nilai. Katakan bila saya buat pembezaan yang cikgu dapat ialah dm. Okey, lepas tu cikgu gantilah nilai m itulah. Okey, lepas tu kemudian buat tu sama dengan apa yang nak dibagi darab dengan yang ditanya. Okey, so katakan pembezaan kita ialah dv/dm. So apakah persamaan tu? Di apa? dv/dt
Okey, depan DVDT, belakang Belakang DMDT. DMDT Kalau siapa rupa, yang atas itu pergi depan, yang bawah itu pergi belakang. Dan kalau nampak kadar, dia memang DT. So lepas itu, okey, inilah nilai kita sudah dapat di atas ini. Kemudian antara dua ini, satu akan diberi, satu akan ditanya oleh soalan. Biasa punya bentuk soalan lah. Pernah sekali dah cikgu nampak ialah soalan, ini DVDT pun diberi, DMDT pun diberi, DVDT, DVDM kita yang talang seputar K. Lepas tu soalan tanya, apakah nilai K? Kalau tidak, soalan normal ialah ini kita ada, kemudian antara tu depan dan belakang ini, satu diberi, satu dikendaki. Okey, dan untuk soalan kadar perubahan, ada satu awak kena take notes. Dia akan bertanda negatif bila. Sebab kerana soalan itu tak ada tulis negatif, tapi kita kena pubur negatif. Bila. Sampai siapa sudah lupa? Okay, sampai Nuha betul. Okey, Nuha. Bila. Bila kadar perubahan itu kita kena pubur negatif kepada dia. Sebab ada soalan dia tak bagi kita negatif. Ada soalan dia bagi kita negatif. Bagi negatif lebih senang lah. Ada soalan tak bagi direct ada negatif di situ. Tapi kita kena pubur negatif sendiri. Bila? Nilai yang berkurang ke teacher? Bila dia kata kadar penurunan. Maksudnya benda itu berkurang. Sebab kalau dalam soalan itu dia sudah kata, kadar penurunan isi padu ialah 4. Kamu kena fahamlah DVDT kamu ialah negatif 4. Dia tulis memang tak tulis negatif lah sebab dia sudah kata kadar penurunan. Okey, boleh? Okey, itu aplikasi yang ketiga. Lepas tu aplikasi yang keempat. Sampai siapa? Okey, Kiasadina. Bila kita ada persamaan, bezakan dulu. Okey, bezakan. So awak kan tengok. Tak kisah mana satu awak buat, selalu ambil persamaan, lakukan pembezaan. Itu sebab dia kata rumus pembezaan mesti tahu. Okey, lepas itu gantikan nilai X tu dengan yang asal. Okey, kita akan gantikan nilai S yang asal lah. Okey, dia S ke tak S berkandung kepada kita punya ini ialah apalah. Kalau DYDS, S yang asal. Kalau DVDM, M yang asal. Yang pentingnya perkataan ini asal. Kalau atas ini kita tak ada masalah sebab memang satu nilai sahaja. Okey, katakan pembezaan awak ialah, cikgu buat pula DVDJ. Okey, so awak buat persamaan, awak lakukan pembezaan, dapat DVDJ lah. Kemudian awak masukkan nilai J yang asal. Lepas tu jadikan depan ialah apa? Delta X. Delta Y. Kalau ialah DVDJ. Delta V. Oh, sorry tulisan cikgu lupa English untuk kamu. Okey, cukup. Okey. Delta V. Belakang Delta J. V sudah hilang. Okey. Dan sama juga macam kegunaan ketiga, antara delta V dengan delta J, satu akan diberi, satu akan dikendaki oleh soalan lah. Okey, yang awak kira ini antara dua ini, yang awak kira ini ialah nilai penghampiran kecil ke nilai perubahan kecil? Apa beza dua ini? Kejap, Sahin. Lepas awak masukkan ini, satu dikendaki, satu diberi, jawapan itu ialah nilai perubahan kecil ke nilai penghampiran kecil? Oh, tak sebut nama tak ada nak jawab. Okey, Nazira, nilai penghampiran kecil ke nilai perubahan kecil? Nilai perubahan. Ialah nilai perubahan kecil. Kamu jangan keliru dengan dua ini. Tapi memang soalan lebih suka tanya nilai perubahan kecil lah. Okey, nilai perubahan kecil. Apa itu nilai penghampiran kecil? Alamak. Kejap.
Apa beza nilai perubahan kecil dengan nilai penghampiran kecil? Yang nilai penghampiran tu nilai V asal tambah delta. Ya, okay. So kalau nilai, cikgu punya komputer sudah hang. Okay, nanti cikgu baru tulis. Kalau nilai penghampiran kecil ialah selepas awak dapat jawapan ini, awak kena tambah lagi dengan nilai asal dia. Okay, so cuba bezakan dua ini. Dan sama juga, ini cikgu tak dapat tulis lah. Cikgu punya komputer sahih, nanti cikgu tulis ya. So bila soalan tanya nilai perubahan ini, sekali lagi awak kena hati-hati Okay, awak kena hati-hati bila kita akan pubur negatif. Bila kita akan pubur negatif. Bila? Nabila? Saya lompat seorang, tak apalah. Bila kita akan pubur negatif? Nilai yang berkurang. Nilai yang berkurang. Ataupun kalau kamu takut kamu sendiri lupa, awak selalu ambil nilai baru tolak nilai asal. Dia kalau keluar negatif, dia automatik keluar negatif sudahlah. So sekali lagi berhati-hati dengan negatif. So itu 4 aplikasi dia. Cikgu sebenarnya tak habis Ada satu lagi, tapi bahagian itu ada satu bahagian lagi, iaitu kita belajar benda ini awal-awal sebelum pergi rumus, sebelum pergi aplikasi, iaitu berkaitan dengan nama dia prinsip pertama. Yang ada hak-hak itu. Okey, bahagian itu nanti cikgu hanya tulis perkataan saja. Kalau awak ni awak kena tengok nota balik apa itu prinsip pertama, apa itu hak. Tapi bahagian itu untuk siapa yang tak berapa faham, cikgu akan kata abaikan saja bahagian itu sebab bahagian itu kalau banding dengan prinsip pertama, rumus dengan aplikasi, dia paling jarang digunakan lah. Paling jarang digunakan. Tapi kalau siapa nak skor tajuk ini, kena faham jugalah. Mana tahu kan tahun ini nak keluar prinsip pertama dan hak itu. Boleh So itu untuk ulang kaji cikgu tentang pembezaan. So hujung minggu ini kamu cuba buat kejap. Hujung minggu ini awak cuba buat modul kita yang berkaitan dengan pembezaan.